Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya untuk tajuk tambahan dan tolak, iaitu tajuk selesaikan, subtajuk kepada tajuk utama iaitu tambahan dan tolak. Hari ini kita akan masuk subtajuk yang seterusnya iaitu tajuk selesaikan. Baik, dalam tajuk selesaikan ni adalah apa yang kita banyak pelajari adalah tentang perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat. Kalau pada tajuk sebelumnya kita belajar tentang reka cerita, kali ini kita kena menyelesaikan cerita yang dah pun disediakan. Baiklah, untuk tajuk kali ini murid-murid kena belajar mengenal kata-kata kunci yang ada dalam sesuatu cerita. Kalau tajuk yang sebelum ni kita yang mencipta kata kunci, tapi untuk tajuk selesaikan murid-murid kena kenal pasti kata kunci yang terdapat di dalam cerita supaya kita mudah untuk melakukan penyelesaian masalah. Okey? Baiklah. Kata kunci yang selalunya yang kita gunakan, kata kunci yang selalunya kita gunakan dalam operasi penyelesaian masalah, untuk soalan-soalan penyelesaian masalah biasanya ni antara kata kunci yang ada, iaitu semuanya, jumlah, mati ataupun hilang ataupun pecah. Okey? Baki ada banyak lagi kata kunci yang saya tak tuliskan kat sini. Kat sini saya samplekan ataupun cikgu kutip beberapa kata kunci yang ada dalam buku kita. Contohnya semuanya, jumlah, mati, baki, hilang, hadiah. Kalau semuanya, kebiasaannya kata kunci ini menunjukkan operasi tambah. Ni simbol tambah, awak semua dah kenal kan? Okey, jumlah. Jumlah ni maksudnya mengumpulkan kesemuanya. Jumlah pun adalah operasi tambah. Mati ataupun mati ni biasanya contohnya kita bercakap tentang pokok. Tanam 4 batang pokok, mati 2 pokok. Mati tu maksudnya dia hilang 2 pokok. Sama, mati ataupun hilang maksudnya berkurangan sebanyak 2. Maka mati kat sini menggambarkan operasi tolak. Begitu juga dengan baki. Kalau baki ni dalam bahasa ayatnya ataupun baki ni bermaksud berapa lagi yang tinggal. Contohnya Zarif ada 10 ekor ayam. 3 sudah lari. Berapa baki ayam yang tinggal? Macam tu. Baki tu ayam bilangan yang masih lagi ada setelah berlakunya operasi tolak. Contohnya kita lari tadi 3 ekor, berapa lagi baki yang tinggal. Hilang pun baki kat sini kita boleh cakap operasi tolak. Hilang pun sama, boleh dikatakan tolak juga. Contohnya awak ada 5 biji guli. Main-main guli, hilang 2 biji. Berapa lagi yang tinggal? Jadi hilang kat sini pun menggambarkan operasi tolak. Hadiah ni biasanya orang bagi kita lah. Sesuatu yang orang beri pada kita. So kalau orang beri pada kita barang kita, daripada tak ada dia akan jadi semakin ada ataupun semakin banyak. Jadi bila semakin banyak, operasi yang terlibat adalah operasi tambah. Apa pun dalam tajuk selesaikan ni, Cikgu Narul lebih suka membaca cerita supaya kita mendapat gambaran penuh sesuatu gambaran penuh tentang cerita tu. Jadi kita faham, cerita ni nak memberitahu tentang apa dan dia melibatkan operasi apa. Lebih senang. Jadi kita tengok cerita, kita baca, kita fahamkan, kita tahu apa yang dia nak. Lagi mudah kalau awak senang kenal kata kunci lah. Tapi kadang-kadang kata kunci ni pun tidak menggambarkan sesuatu operasi. Okey? Baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Merujuk buku teks awak. Tengok nombor 1. Contoh yang diberikan kat sini. Tajuk selesaikan. Tajuk dah betul. Selesaikan. Baik, kita cuba baca dulu apa yang diberitahu ni. Encik Arif ada 7 pen biru dan 5 pen merah. Okey. Berapa pen Encik Arif semuanya? Okey.
Baiklah, sekarang cikgu nak awak fahamkan dulu apa yang dia beritahu kat situ dekat soalan 1 ni. Dia kata Encik Arif ada 7 pen biru dan ada 5 pen merah. Jadi Cik Arif ni ada pen biru, ada pen merah. Soalannya bermula dekat sini. Berapa? Tu soalan yang dia bermula lah. Dia dah start tanya dah. Berapa pen Encik Arif semuanya? Semuanya tu bermaksud dia nak tahu. Ada pen biru, ada pen merah. Jadi semuanya bermaksud dia nak tahu pen merah dengan pen biru tu berapa. Okey. Jadi kat soalan ni pen biru ada 7. Allah. Pen biru ada 7. Pen merah pula ada 5. Jadi semuanya tu adalah kata kunci. Semuanya adalah kata kunci operasi tambah. Jadi 7 tambah 5. 7 tambah 5 kalau kita nak buat bentuk lazimnya macam cikgu buat ni lah. Bentuk ayat matematiknya seperti yang ditunjukkan pada buku teks awak. 7 tambah 5 sama dengan berapakah jumlahnya. Baik, cara bilangan dia senang. Ada 2 cara kat sini. Cara yang pertama, dia bilang satu-satu nombor sehingga jumlahnya. Jadi yang pertama 7 pen biru. Lepas tu ada 5 pen merah. Kira semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So jawapan dia 12. Ataupun cara yang kedua, dah tahu pen biru 7. So daripada 7 tu dia bermula kira terus 5 pen merah. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pun dapat jawapan yang sama juga. Ataupun langkah yang ketiga, rajin sangat nak buat lidi kan. Okay, ada 7 pen biru. Kita pun tulis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 pen merah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah semuanya? Awak pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So jawapannya adalah 12 jumlah pen kesemuanya. Sama tak 12 ni dengan jawapan yang dia berikan ni. 12 ni dengan jawapan yang dah ditunjukkan ni. Sama je jumlahnya. Jadi perkiraan awak itu betul. Apa pun untuk selesaikan ni, awak kena kenal kata kunci. So dalam cerita yang dia tunjukkan tu, baca betul-betul, fahamkan betul-betul, tengok mana kata kunci dia. Tapi kalau awak dah faham, bila kita dah baca ayat tu, ayat cerita dia berulang kali, insyaAllah awak boleh faham. Kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, dia kata, Bapa Lina tanam 17 pokok jagung. 4 pokok jagung mati. Berapakah pokok jagung yang tinggal? Okey, kita fahamkan dulu cerita ni. Bapa Lina tanam 17 pokok jagung. Okey, dia kata Bapa Lina ada tanam pokok jagung sebanyak 17 pokok. 4 pokok mati. So, apa akan jadi bila 4 pokok mati? Maksudnya, pokok Lina tu berkurangan. Berapa berkurangan? Berkurangan sebanyak 4. So, kalau dia kurang, maka itu adalah operasi tolak. Jadi, daripada cerita ni, awak dah tahu dah. Awak dah faham. Bila baca cerita, kita dah faham. Oh, mati. Bila mati, dia tu lah dia jadi sikit kan. Makin sikit lah. So, kalau makin sikit, itu operasi tolak. Kalau operasi tambah, dia makin banyak. Kat situ. Sebab tu cikgu cakap, kalau kita baca saja cerita ni, kita dah boleh faham dah. Apa yang soalan tu nak. Apa yang dia nak bagi tahu. Operasi apa yang terlibat. Kalau kita nak tengok kata kunci, kena cari kata kunci. So, kata kunci kat sini yang cikgu nampak, pertama sekali, matilah. Mati menasukkan sesuatu yang menyebabkan kekurangan. Tiada. Macam tu. Lepas tu ditanya, berapa pokok yang tinggal? Berapa pokok jagung yang tinggal? Berapa lagi yang ada? Macam tu. So, operasi tolak.
Dia tunjuk kat sini ada cara 1 dan cara 2. Cara yang pertama ni digunakan bentuk lazim. Macam mana? Kita mestilah ambil jumlah yang asal, iaitu ada 17 pokok jagung. Mati. Berapa yang mati? 4 pokok jagung yang mati. Berapa lagi tinggal? Kita buat dalam bentuk lazim. Sebab apa? Bentuk lazim ni mudah untuk kita kira. Kalau awak tengok buku Cikgu Narul ni pun buku garis petak kecil kan. Jadi satu kotak satu nombor. Nampak? Satu kotak satu nombor. Tolak garis pun ikut garisan. Barulah cantik buku kita menulis. Okey. Sekarang kita nak mulakan pengiraan. Mula-mula sekali kita mesti kira yang rumah sah dulu. 7 buang 4. Macam mana nak kira ni? Ada 7 buang 4. Mungkin ada murid yang masih lagi tak mahir, cikgu galakkanlah menulis guna lidi. Kalau tak, awak boleh guna jari awak je. Keluarkan 7 jari, tunjuk 7 jari, lepas tu tutup 4. Pasal apa tutup 4? Sebab kita buang 4. Mula-mula ada 7 jari, lepas tu kita tolak. Tolak maksudnya kena tutup lah. Tutup berapa? Tutup 4 jari. Berapa lagi yang tinggal? Okey, kalau tak dapat, tengoklah ni. Macam mana pula Cikgu Narul suka guna lidi. So, jumlah dia ada berapa? Kita tengok nombor yang belakang ni je. Jangan tengok nombor depan ni. Padam ni kita tak nak tengok lagi nombor 1 ni. Kita tengok 7 je. So, ada 7 lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa yang kita nak buang? Kita nak buang sebanyak 4. Potong 4. 1, 2, 3, 4. Berapa lagi yang tinggal? 1, 2, 3. Okey, so jawapan dia 3. Satu yang kat depan ni ada tolak apa-apa tak? Tiada. Tak ada nombor kat sini. Maka dia dengan senang lenangnya turun ke bawah. So, 17 pokok yang ditanam, 4 dah pun mati. Tinggal lagi berapa? 13. Seperti dalam buku ni pun sama juga dikira 13. So, kalau sama maksudnya jawapan awak betul lah. Hebatlah tu. Tak payah tengok awal-awal kan. Kita kira sendiri. Kalau tengok awal-awal, cuba kira biar sama dengan dia. Pasal dia dah kirakan untuk awak kat awal-awal lagi. Ni sebab buku ni contoh. Contoh, dia ada bagi 2 cara pengiraan. Yang pertama, bentuk lazim. Yang kedua, macam yang kita tadi. Tadi kita kira bentuk menaik. Yang ini dia kira menurun. Jumlah 17, mati 4. Jadi dia kena kurangkan 4. 1, 2, 3, 4. Nombor berapa yang dia berhenti tu? Nombor 13. So, jawapan dia tetap sama 13. Nampak tak? Ini 13, ini 13, ini pun 13 juga. Okey, tengok contoh seterusnya. Soalan nombor 3. Okey, baca dulu. Cikgu Narul suka baca dulu. Ho ada 10 limau. Okey, Ho ada 10 biji limau. Okey, awak faham. Dekat Ho ada 10 biji limau. Dia beri 6 limau kepada Raju. Dia beri 6 limau kepada Raju. Dia beri. Maksudnya Ho ada 10 limau, dia beri kat orang. Dia bagi limau dia pada orang. Berapa biji? 6. So sekarang ni limau pada Ho makin banyak atau makin sikit? Kalau Cikgu Narul akan cakap makin sikit lah. Pasal dia ada 10 biji. Dah dia bagi kat orang sikit. Dia bagi 6 biji. Maka dia akan berkurang. So, bila berkurang, operasi yang terlibat adalah operasi apa? Operasi tolak. Okey. Itu melalui penceritaan. Okey. Kalau kita nak cari kata kunci, kat mana? Kata kunci adalah baki. Baki tu pun tu dah kata kunci untuk operasi tolak lah, kan? Okey, baik kita tengok. Ho ada 10 biji limau. Dia beri 6 biji limau kepada Raju. Bagus dia bagi kat Raju. So, berapa baki limau Ho? Sekarang ni kita nak lakukan pengiraan. Dia dah tunjuk kat bawah ni. Ni senang gambar rajah ni. Nampak ni 10 yang asal. 6 biji dah bagi kat orang. So, tinggal lagi berapa? 1, 2, 3, 4. Ni dia kira melalui gambar rajah. Tapi kita nak lukis kadang-kadang kalau sikit boleh lah. Kalau banyak tak dapat. Maka paling cikgu suka kita mengira dengan bentuk lazim ataupun dengan bentuk nombor yang berturut-turut ni. Tu boleh juga, tapi bentuk lazim lah paling senang.
So kita tulis dulu 10. 10 limau yang ada, dia bagi dekat raju 6 biji. So 10 buang 6. Kita nak tolak, macam mana nak tolak? Itu hari dah belajar. So sekarang ni ada 10. Sifa nak buang 6 tak boleh. Boleh pinjam ataupun terus ambil je 10 biji. Ni atas ni nombor 10 kan. Awak buat je. Nak malas nak tulis lidi, boleh pinjam ni. Gambar rajah dia lukis ni. Tapi kita kena jadi pelajar yang rajin. So kena lukis lah kan. Tulislah lidi 10. Tak nak lukis lidi lah, bosan. Okey, lukis guli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guli. Okey, 10. Bukan guli lah, buah limau. Buah limau. Buah limau dah ada 10. Berapa dia kasih raju? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji dah kasih pada raju. So berapa lagi yang tinggal? Tinggal lagi 1, 2, 3, 4 biji. So 4 biji yang tinggal. 4 biji ni sama tak jawapan dengan dia? Sama. Sama tak jawapan dengan cara 2? Sama. Maka jawapan dan kira-kira awak ni adalah betul. Okey? Yang ketiga. Yang ketiga kita tengok. Agil bawa 21 pisang. Agil bawa 21 pisang. Dia dan kawan-kawannya makan 16 pisang itu. Berapa baki pisang? Okey. Baik, yang pertama sekali cikgu nak tanya dululah. Awak fikir, awak fahamkan cerita ni? Awak fahamkan dan awak fikir. Tanpa cari kata kunci, awak fikir, ini operasi apa agak-agak ya? Soalan nombor 4 ni. Agil bawa 21 pisang. Dia dan kawan-kawannya makan 16 pisang itu. Berapakah baki pisang? Okey, soalan cikgu adalah, apakah operasi yang terlibat? Agak-agak lah soalan nombor 4 ni. Apa operasi dia? Tak payah tengok soalan dia jawapan kat bawah tu. Kita fikir dulu. Awak tengok tu awak dah tahu dah. Ini mesti tolak. Kenapa tolak? Sebab ada perkataan makan. Contohnya. Contohnya ayah beli 2 biji kek. Ayah beli 2 biji kek. Cikgu makan 1 kek. So berapa lagi kek yang tinggal? 1. Betul? Ada 2 kek, 1 kena makan dengan cikgu. So tinggal lagi 1. Kek tu bila kita makan, dia makin banyak ke dia makin sikit? Tentunya makin sedikit. Sebab apa makin sedikit? Sebab dah 1 kena makan, tinggal lagi 1 lah. Sama juga dengan cerita pisang ni. Ada 21, 16 kena makan. So berapa yang tinggal? Kita dah tahu ini adalah operasi matematik. Pasal apa? Perkataan makan tu, itu pun boleh jadi kata kunci juga. Makan. Bawah ni pun sama juga, baki. So macam mana nak kira? Buat dalam bentuk lazim. 21 biji pisang kena makan sebanyak 16. Nampak? Ikut kotak barulah cantik. Kita pun nak selesaikan lah operasi ni. Okey? Tapi operasi ni kena ada pengumpulan semula. Kenapa? Yang pertama sekali, 1 nak tolak 6 tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal 6 kecil. So 1 kena pinjam dengan 2. Dia cakap 2 nak pinjam 1. 2 pun bagi. Ambil lah. So 2 ada 2 dah bagi orang 1. Dia tinggal lagi 1. So tadi 1 dah pinjam dengan orang 1. Dia jadi 11. Sekarang ni kita kena buat 11 lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lidi. Okey, nak buang berapa 11 lidi? Dia buang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 5. Okey, yang kat depan. 1, buang 1. 1 buang 1, jawapan dia Sifa. Sifa kat depan tak payah tulis pun tak apa. Sebab Sifa kat depan tak ada nilai. Contohnya Sifa kat depan 05.
Apa kita panggil ni? Tetap jawapan dia 5. Tapi cuba sifar tu di belakang. Itu adalah 50. Ni adalah nilai yang lain. So, kalau sifar dekat belakang, tak tulis pun tak apa. Sifar kat depan kena tulis. So, jawapan dia 5. Ni jawapan dia. Jawapan dia tetap 5. Sama juga dengan jawapan yang dia beri tu 5. Abakus ni pun sama. Ingat lagi tak cara guna abakus? Senang saja ni kan. Ni berapa jumlah yang asal? 21. Dia kurangkan sebanyak 16. Macam mana nak kurangkan 16? Kurangkan 16. Tengok, dia turunkan 1, dia turunkan 5, 2 diturunkan bawah. So jawapan yang tinggal adalah 5 saja. Okey? Baik. Seterusnya, tengok. Samir kumpul 13 stem. Muaz kumpul 4 stem lebih daripada Samir. Ni ayat tricky sikit. Susah sikit. Samir kumpul 13 stem. Muaz kumpul 4 stem lebih daripada Samir. Sekarang ni Samir ke Muaz yang banyak? Samir ke Muaz yang banyak? Kalau ikut cerita ni mestilah sebab apa dia kata Muaz kumpul 4 stem lebih daripada Samir. Walaupun Samir kat sini 13, Muaz 4, tapi bila dia kata lebih daripada, bermaksud Samir ada ni ada tulis ni. Samir ada 13, Muaz pun ada 13. Cuma Muaz ada lebih 4. Ni 4 yang dia lukis ni. Ni 4 yang lebih tadi daripada Samir. So, Muaz punya berapa? Muaz punya, kita dah tahu yang ini dia sama banyak dengan Samir 13. Dah pun tulis. So, kita kena tambah lagi 4. Kenapa tambah? Kenapa operasi tambah bukan tolak? Sebab ada perkataan lebih daripada. Bila kata lebih daripada, maksudnya dia ada lagi banyak. Lagi banyak daripada Samir. Okey, berapa tadi awal-awal? Okey, dia ada 13 dah Samir. Muaz pun ada 13 juga. Tapi berapa yang Muaz lebih? Muaz lebih 4. Bila lebih itu operasi tambah. So, gariskan 3 tambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. 1 tak tambah apa-apa. 1. So, jumlah yang ada ialah 17. So, 17 sama tak dengan orang kira? Betul. Di bawah pun betul juga. So, jawapan dia betul lah. Ni contoh yang ke-5. Contoh yang ke-6. Banyak contoh malam ni, kita ada lebih kurang 9 contoh. Tak apa, makin banyak contoh kita lebih mudah faham. Okey. Baik. Peserta kat sini dia tunjukkan satu jadual. Jadual peserta Hari Guru tahun 2016, bilangan 39 orang guru. Lihat jadual pada tahun 2017, bilangan peserta 26 lebih daripada. Macam tadi juga perkataan lebih daripada. Kita perhatikan perkataan lebih daripada ni. Tak apa, kita habiskan dulu. Lihat jadual pada tahun 2017, bilangan peserta 26 lebih daripada tahun 2016. Berapakah jumlah peserta pada tahun 2017? Okey, perkataan lebih daripada menunjukkan dia lagi banyak. Maksudnya 2017 dia lagi ramai. Macam mana nak tahu dia lagi banyak? Macam mana nak tahu jumlah dia? Senang je. Okey, kita ambil bilangan peserta pada 2016 iaitu 39 orang. Lebih daripada. Lebih daripada operasi tambah. Berapa yang lebihnya? Okey, berapa yang lebihnya? Pada tahun seterusnya tu bertambah sebanyak 26 orang. So, jumlah dia berapa? Ni kita nak kira. 9. Bila kita kira operasi macam ni, betul lazim mesti kita mula daripada belakang. Jangan mula yang depan dulu. Siapa mula depan dulu dia akan salah. Kita mesti kira yang paling kanan sekali. Okey. So, 9 tambah 6. Macam biasa, boleh keluarkan 9 jari tambah 6 jari. Yang itu yang pertama.
Yang kedua, kita boleh buat 9 lidi tambah lagi 6 lidi, boleh juga. Ataupun awak kira daripada otak. Dekat kepala dah ada nombor 9. Dekat jari ada nombor 6. Ada 6 jari. So sebab dekat kepala ada 9, sebut 9. 9. Okey. 10. Sorry, cikgu lukis lah sebab jari tak ada kan. So kita lukis jari lah sekejap. 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Yang ini 1 jari, yang ini semua tutup. Cantik jari cikgu. Okey. So 9 dah ada dekat kepala kan. Okey, ni orang. 9 dah ada dekat kepala. 9. Dia macam ada cantik-cantik sikit. Okey, 9 dah ada kat kepala. So kita sebut 9 kan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So jawapan dia 15. Tulis 15. 9 tambah 6 sama dengan 15. Tapi tak boleh tulis kat atas. Sebab apa? Ada 2 digit nombor. Nombor sah diletakkan di belakang, nombor puluh diletakkan di atas. So sah 5 dekat belakang, puluh naik atas. Kita terus kira pula yang puluh pula. 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Tuliskan jawapan dia. So jawapan dia 65. Sama tak? Sama 65. Yang ini pun sama 65. Cuma ini konsep pengiraan penyamaan nombor. Dijadikan nombor tu lebih mudah untuk kita tambah. Ni. Konsep ni cikgu dah terangkan pada awal-awal dululah. Tak perlu pergi lagi. Kalau siapa yang ingat, bagus. Alhamdulillah. Siapa yang tak ingat, awak boleh kekalkan dengan nombor pengiraan bentuk lazim. Okey? Baik. Contoh yang seterusnya. Soalan nombor 7. Contoh nombor 7. Banyak contoh ni. Pasal apa? Pasal kata kuncinya banyak. Tapi kalau awak baca cerita, awak faham cerita, senang kita nak lakukan penyelesaian masalah. Okey? Baik. Ada 14 pensel warna. Kumari masukkan beberapa pensel warna lagi. Jumlah pensel warna jadi 23. Berapakah pensel warna yang dimasukkan? Okey, ini agak pun cerita dia macam senang sebenarnya. Kalau Cikgu Naru senang je. Dia kata ada 14 pensel warna. Okey, Kumari masukkan beberapa pensel. So kat sini beberapa pensel, kita tak tahu jumlah dia. Betul? Kita tak tahu. Kita tak tahu ni apa berapa ni, tak tahu. Pasal dia tak cakap. Tapi setelah Kumari masukkan beberapa tadi, jumlah dia sama dengan 23. Okey, senang cerita, kita buat ayat matematik. Ada 14 bantal pensel dalam pensel box. Lepas tu Kumari masukkan. Masukkan adalah operasi tambah. Beberapa. Beberapa tak tahu. Tak tahu beberapa. Kan? Beberapa tak tahu. Jumlah dia jadi 23. Okey, ada 14 bantal pensel. Dimasukkan beberapa, tak tahu beberapa. Tiba-tiba jadi 23. Berapa yang dia masukkan tu? Ini kita panggil anu. Pasal apa? Pasal hilang kat tengah tu. Tak tahu berapa. Okey. Ini kita boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Kalau bentuk lazim, buat macam Cikgu Naru ni pun boleh juga. Tapi ada orang faham lah. Ada orang dia tak faham. Kan? Pasal apa? Pasal susah juga ni sebenarnya ni. Okey. Tapi tak apa. Kita cuba dulu. Okey. Tengok. 4 tambah berapa jadi 3? Mana boleh? 4 besar, 3 kecil. Jadi kita jadikan dia besar. Berapa kita bagi dia 1? Dia jadi 13. So 4 tambah berapa jadi 13? So awak dah ada 4 kat kepala. Orang tadi 4 dah ada kat kepala. Kita nak kira sampai jumpa 13. Tak apa. Kita pun tak tahu. Kita kira je. Sebut je 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Settle. Berapa semua ada tu? 1. Okey, tak terang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kat sini ada 9. Yang nombor 1 tadi
Padam balik. Padam balik. So kat mana kita nak campak dia? Kita naikkan ke atas. Okey. So sekarang ni tambah yang ni dulu. 1 dengan 1 dah jadi 2 kan. So kat sini tak payah letak nombor. Sebab apa? Kalau kita letak nombor yang kat bawah ni kena berubah. Dia dah lari. Dia dah salah. So 1 tambah 1 jadi 2. Kat sini kita biarkan kosong. So jumlah jawapan dia berapa? Jawapan dia sama dengan 9. Kalau tak percaya, 14. Maafkan cikgu. Sensitifnya. Kan? Okey, tak apa. 9. Kalau tak percaya, kita cuba. 14 tambah 9 sama dengan 9, 10, 9 tambah 4, 13. 1 ke atas. 1 tambah 1, 2. So jawapan 23 sama dengan apa yang ada dalam buku teks awak. Itu yang pertama. Ada cara lagi yang kedua. Langkah yang kedua, cikgu nak padam ni. Aduh, susah ni padam ni. Sekejap cikgu nak tengok. Boleh tak? Okey, boleh macam tu. Okey, baik. Cara yang kedua adalah dengan lakukan operasi tolak. Kita ambil nombor besar iaitu 23. Tolak nombor kecil iaitu 14. Tolak 3 tolak 4 tak boleh, kena pinjam. 13 tolak 4 9. 1 tolak 1 sifar. So jawapan dia 9 juga, sama. Boleh faham Okey. Kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu dekat Telegram, boleh, tak ada masalah. Okey. Beberapa kura-kura ada di dalam kolam. Beberapa maksudnya dia tak tahu dalam kolam ni ada berapa ekor kura-kura. So beberapa ni cikgu cakap apa tadi? Masuk ke dalam kolam. 6 lagi masuk ke dalam kolam. Okey, ada dah dalam kolam ni. Beberapa kita tak tahu berapa. Tiba-tiba datang lagi 6 ekor masuk dalam kolam ni. Jadi semua yang beberapa tadi dengan yang baru masuk jadi 10. Kira kura-kura yang ada di dalam kolam pada mulanya. Okey, senang. Beberapa tak tahu. Beberapa ekor kura-kura ada dalam kolam. Tiba-tiba datang lagi 6 ekor. Semua yang ada dalam kolam 10 ekor. So dia nak tahu awal-awal ni ada berapa. Macam mana kita nak kira? Macam tadi juga. Kita boleh cari bilangan tambah sampai jumpa 10. Ataupun kita nak lakukan tolak. Okey. Jadi yang senangnya Cikgu Narul senang macam ni. 6 ekor kita dah tahu ada. Nak tambah berapa supaya jadi 10? So 6 dekat kepala kan. Ni 6 dah ada kat kepala. Yang tak ada lagi ni ni. Jadi kita sebut 6, 7, 8, 9, 10. Cukup berhenti. Pasal apa? Pasal jawapan kita 10. So ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. So 6 tambah 4 sama dengan 10. Betul ke tak betul? Betul. Satu lagi. 10 tolak 6. 10 tolak 6 sama dengan 4. Settle. Tak faham boleh tanya Yang ni senang. Okey. Yang ini. Nombor 9. Zura sediakan 58 aiskrim. Dia jual beberapa aiskrim. Baki aiskrim adalah 12. Berapa aiskrim yang dijual? Okey, kata kunci jual. Jual. Dia jual. Maksudnya aiskrim yang ada makin sikit. Pasal apa? Pasal kena jual. Okey, kat sini pun kita tahu. Zura sediakan 58. Dia buat 58 aiskrim. Dia jual. Dia jual lagi berapa aiskrim. Maksudnya nombor makin berkurang lah. Jadi kita baca cerita kita dah tahu. Cuma dia kata ada 58 aiskrim, jual beberapa, baki 12. Berapa aiskrim yang dijual? Okey, sama macam tadi juga. Ada perkataan beberapa. Berapa yang dia buat mula-mula? 58. Jual, tolak. Berapa yang dijual? Beberapa, tak tahu. Berapa yang tinggal?
12 je lagi yang tinggal. Tu ayat matematik dia. So kita nak susun dalam bentuk lazim macam mana? 58 tolak anu sama dengan 12. Ni cara kira dia. So 8 nak buang berapa jadi 2? 8 nak buang berapa jadi 2? Senang je. Ada beberapa cara kan. Semua yang pertama buat lidi lah. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang ni kita buang-buang satu-satu supaya jadi 2. Tinggal 2 je. 1. Okey, banyak lagi. Banyak lagi. Okey, dah tinggal 2. 1, 2. Okey, berapa yang kita buang ni? Berapa yang kita buang ni kita kena tengok juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yang dia buang. Okey, yang sebelah sini pula 5. Okey, tulis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia buang berapa jadi tinggal 1 ni? Okey, kita buang. Okey, tinggal 1 je. Kena tahu berapa yang kita buang. 1, 2, 3, 4. So, 4. Jawapan dia 46. Betul ataupun salah? Tengok. Betul jawapan dia. Itu cara mudah. Ada satu cara lagi iaitu melalui pengiraan. 58 tolak anu sama dengan 12. So, cara dia macam mana? Kita tukarkan dia. 12 naik atas, anu turun bawah. Jadi, 58 tolak 12 sama dengan anu. 8 tolak 2, 6. 5 tolak 1, 4. So, jawapan dia 46. Sama je. Okey. Sama je semuanya. Alhamdulillah. Betul. Ada yang tak faham, boleh tanya Cikgu Narul. Tak ada masalah. Jadi, apa pun pengiraan dia, dengan cara guna bentuk lazim lagi senang. Tapi bila kita nak kira, benda yang pertama, kena fahamkan dulu cerita. Yang jalan kira ni, cikgu rasa awak semua dah boleh buat. Apa yang awak bermasalah adalah daripada sini kita nak jadikan dia ayat matematik. Daripada cerita, tukar kepada ayat matematik. Bila dah ada ayat matematik, kita boleh buat kira-kira. Boleh Okey. Uji diri. Uji diri kita uji sikit diri kita ni boleh ke tak boleh ni. Dia kata pilih ayat matematik yang sesuai. Selesaikan. A. Sebuah bas membawa 15 orang murid. Okey, kita tahu satu bas bawa 15 murid. Tiba di satu taman, 7 murid naik. Kira jumlah murid. Okey, baca cerita ni dia kata dalam satu bas ada 15 orang murid. Sampai dekat satu kat taman, 7 orang lagi naik. So, dalam bas makin banyak makin sikit. Kalau makin banyak, ia adalah operasi tambah. So, ada 2 kat sini. 1, 2. Yang mana satu betul? Mestilah yang kedua. Dalam satu bas dah ada 15 orang. Sampai dekat taman, 7 orang lagi naik. Jadi jumlah dia berapa? Itu ayat matematik. Ni ayat matematik dia. Okey, so B, C, D ni cuba murid-murid baca dan bagi tahu. Bagi tahu dengan ibu ataupun siapa yang awak bacalah. Baca pada abang ke kakak ke, tanya betul tak jawapan awak ni. Nombor 2 B, jumlah manit Rita dan Dayang ada 56. Rita ada 38. Berapa manit Dayang? Mana satu ayat matematik yang betul? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Awak pilih jawapan dia, tanya pada tanya pada ibu ke, abang ke, kakak ke, tanya. Yang mana satu betul ke tak betul jawapan awak tu? Okey? Ini latihan awak lah. Latihan yang seterusnya, buka buku aktiviti. Buat dalam buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 111. Muka surat 111 hingga 100. Ada 13 pokok jangka. Sekejap 111 hingga 100. Habiskan teruslah sampai 116.
111 sampai 106 sampai 116. Muka surat banyak tapi soalannya 12 sahaja, tak banyak soalan dia, 12 je. Itu kerja rumah awak. Okey. Baik.